اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen cerita misteri dan seram. Terima kasih pada yang subscribe dan juga terima kasih pada yang menonton video ini. Semoga Anda diberikan rezeki yang banyak. Amin. Cerita misteri dan seram Suzana Sundal Bolong, filem seram yang diselubungi misteri selepas hayatnya berakhir. Inilah Suzana, pelakon yang terkenal dengan watak sundal bolong dan juga disebut sebagai legend. Untuk pelakon cerita paling seram Indonesia, wanita ini merupakan seorang pelakon filem seram yang populer pada tahun 1980, malah menerima gelaran Horror Queen of Indonesia Cinema. Suzana lahir pada 14 Oktober 1942 dan meninggal dunia pada 15 Oktober 2008. Suzana mula berlakon semenjak dia masih kecil lagi, tapi namanya mula tersohor apabila dia banyak berlakon filem-filem seram seperti Sundal Bolong, Beranak Dalam Kubur, Nyi Blorong, Ratu Buaya Putih, Malam Satu Sorong, dan banyak lagi filem berunsur seram. Namun, selepas kematian pada 15 Oktober 2008, mula kedengaran cerita-cerita aneh dan misteri. Suzana dikatakan meninggal disebabkan penyakit kencing manis yang dihidapinya hampir 30 tahun. Namun, ada juga desas-desus mengatakan dia mati dibunuh suaminya. Tapi tiada siapa yang boleh mengesahkan tuduhan itu. Dikatakan sehari selepas kematiannya, penduduk berhampiran dengan rumahnya Suzana mendakwa setiap malam melihat kalibat Suzana berada di tingkap rumahnya. Selain itu, ada juga yang mendakwa pernah nampak Suzana berada di bawah sebuah pohon di mana tempat dia selalu bermeditasi. Penduduk di situ juga pernah melihat susuk tubuh seperti sundal bolong berkeliaran dalam rumah Suzana. Ada juga yang pernah terserempak dengan Suzana sedang berjalan di atas bumbung rumahnya. Menurut suami Suzana, Cliff, selepas hari pertama, kedua, dan ketiga kematiannya, dia melihat Suzana sering pulang ke rumah. Pada hari pertama, dia melihat Suzana sedang berdiri di depan pintu rumahnya dengan memakai baju berwarna coklat sambil melambai-lambaikan tangan seperti mengucapkan selamat tinggal. Paling mengemparkan apabila satu malam sewaktu Cliff sedang tidur, dia terdengar Suzana memanggilnya. Waktu itu Cliff berada di dalam bilik. Dalam keadaan mengantuk, dia bangun. Dia lihat Suzana duduk di kerusi sofa sambil memegang alat kawalan televisyen. Mulutnya pula sedang marah dengan rancangan televisyen yang sedang ditontonnya. Cliff kemudian kembali masuk ke dalam bilik. Sampai di bilik baru Cliff sedar yang Suzana sudah meninggal. Apabila dia keluar kembali, Suzana sudah tiada di situ. Selain itu juga, menurut Cliff, sewaktu bergelar suami isteri, mereka memang tidur berasingan. Suzana lebih suka berada dalam bilik sendirian. Kadang-kadang dia berpuasa selama 3 hari atau seminggu. Dalam waktu berpuasa, dia tidak akan keluar bilik. Sekiranya Suzana mahukan sesuatu, dia akan mengetuk dinding bilik. Dari situ Cliff tahu yang Suzana memerlukan sesuatu. Tapi, selepas kematiannya, bunyi ketukan dinding itu masih terus didengari. Bunyi ketukan itu sama seperti yang dilakukan oleh Suzana. Cliff juga mendakwa sering melihat Suzana berada di bawah satu pohon di mana tempat dia selalu bermeditasi sewaktu hidup. Pada mulanya dia tidak boleh terima keadaan itu, tapi setelah lama mengalami keadaan itu, dia sudah lali. Menurut Cliff, sewaktu Suzana hidup, dia ada mengamalkan ilmu. Dia sendiri tidak tahu ilmu apa. Suzana kerap kali berpuasa dan bermeditasi sewaktu di rumah. Setiap sebulan sekali, dia akan ke Sendang Jumprit, Desa Tegalrejo, Jawa Barat. Di situ Suzana akan bermeditasi dan berdoa supaya segala permintaannya akan dikabulkan. Dia akan duduk di atas batu sambil berdoa. Selepas itu dia akan turun ke sebuah kolam suci yang berada di situ dengan hanya memakai pakaian dalam sahaja. Suzana akan bermeditasi di dalam air selama yang boleh.
Selesai berdoa dan bermeditasi, dia akan menganggarkan mulutnya ke arah titisan air yang turun dari sebuah batu. Sekiranya air dari batu itu terus masuk terkena pada lidahnya sebanyak 3 titik, itu bermakna segala hajat dan doa termakbul. Tapi sekiranya air itu menitik ke arah pipi atau gigi, itu bermakna doanya tidak diterima. Dan dia perlu datang lagi. Suzana sewaktu masih hidup, dia sangat sukakan bunga melati, sehinggakan dia berpesan sekiranya dia meninggal, hanya bunga melati saja boleh ditaburkan di pusaranya. Suzana disemadikan di tanah perkuburan Griloyo. Menurut Cliff, kubur Suzana dijadikan tempat pemujaan bagi sesetengah peminat yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, bunga melati yang ditabur di pusaranya juga turut diambil oleh mereka. Ramai yang percaya bunga melati itu boleh digunakan untuk tujuan perubatan. Misteri Suzana ini memang popular di kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Ramai yang mendakwa sundal bolong itu wujud selepas Suzana meninggal dunia. Dia bukan saja membawa watak itu dalam filem, malah mengamalkannya dalam kehidupan sehariannya. Disebabkan itu, dia selalu sahaja berjaya membawa watak seram dengan baik sekali. Itulah sedikit coretan kisah Ratu Filem Seram Indonesia ini. Walaupun sudah lama filem-filmnya masih ditonton sehingga ke hari ini, dan ramai mendakwa masih terasa keseramannya, apalagi dengan tatapan tajam mata Suzana. Jangan biarkan diri Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.